Hello, hello, hello. Get ready. Selamat petang dan salam sejahtera kepada semua. Uh, Kami dari kumpulan D dan kesemua ahli kumpulan kami terdiri daripada golongan lelaki, dan pada ini kami ingin menyampaikan tajuk perbincangan dari buku teks yang telah kami pilih, iaitu apakah itu faktor stres. Dan saya merupakan ketua kumpulan bagi kumpulan ini. Nama saya ialah Frederick Matthew Eng dari kelas 2 Berlian. Nama saya Enders Tam dari kelas 2 Belian. Nama saya Teshen dari kelas 2 Belian. Nama saya Denny dari kelas 2 Belian. Nama saya Brandon Chung dari kelas 2 Belian. Nama saya Lester Chong dari 2 Intan. Dan ini merupakan ahli-ahli kumpulan kami. Setiap manusia tidak terlepas daripada menghadapi tekanan dalam kehidupan. Hal ini bertepatan dengan maksud peribahasa, bumi mana yang tidak timpa hujan, dan lautan mana yang tidak bergelora. Bagaimanapun, tekanan yang dihadapi itu berbeza-beza tahapnya. Apa itu stres? Stres adalah satu keadaan di mana seseorang menghadapi tekanan secara berterusan yang boleh menyebabkan susah atau patah hati. Keadaan jiwa tertekan, ketegangan perasaan dan runsing. Stres adalah respons fisiologis, mental dan fizikal terhadap stresor, iaitu punca stres yang berkait rapat dengan faktor-faktor fizikal, sosial atau psikologi yang menyebabkan stres dan memerlukan penyesuaian untuk menghadapinya. Terdapat berbagai jenis-jenis stres. Salah satu jenis itu ialah stres jangka pendek. Stres ini tindak balas spontan tubuh badan terhadap apa-apa situasi yang mencabar atau menakutkan. Dan tempo stres yang dialami bergantung dengan bagaimana individu tersebut menangani stres tersebut. Selain itu, terdapat stres jangka panjang. Biasanya dialami oleh mereka yang menghadapi stres yang berpanjangan. Stres ini juga kemungkinan disebabkan oleh penyakit berbahaya atau masalah yang berpanjangan. Apakah tanda-tanda stres? Fisikal: kering mulut, gemetar, sakit kepala, masalah tidur, cepat letih, lenguh badan, jantung berdebar-debar, sakit perut, dan cirit-pirit. Dalam psikologi pula, gelisah, cepat marah, lemah semangat, bimbang, kurang daya, tumpuan, mudah lupa, takut gagal, rendah diri, resah, serta bosan. Dalam tingkah laku pula, merokok berlebihan, penyalahgunaan alkohol dan dada, masalah tabiat makanan, tingkah laku agresif, buli, dan vandalisme. Ayahnya stres ini bukan sahaja boleh menjejaskan kualiti kehidupan kita. Malahan orang keliling seperti keluarga dan kawan rapat kita juga boleh terkena tempisannya. Contohnya bunuh diri. Bunuh diri bukanlah satu perkara yang boleh dipandang enteng. Video ini memaparkan cubaan bunuh diri yang sempat dihalang oleh pihak polis. Faktor sosial ekonomi. Kemiskinan. Majoriti
daripada orang yang bekerja dalam sektor buruh dan pembinaan serta sektor perkhidmatan pendapatan yang rendah. Kehidupan mereka ibarat guys pagi makan pagi, guys petang makan petang, menyebabkan mereka perlu memeras perlu untuk mencari nafkah. Keadaan tersebut menyebabkan mereka terpaksa bergelut dalam masalah kewangan. Biar kita ambil contoh, dalam tempoh pandemik COVID-19, menurut banyak kajian pakar psikologi bahawa tekanan hidup mendatangkan impak yang lebih besar kepada kesihatan mental jika dibandingkan dengan kesan wabak penyakit COVID-19. Pokoknya, pendapatan yang rendah serta kemiskinan berkait rapat dengan tekanan yang dialami oleh seseorang individu. Graf ini menunjukkan penurunan GDP per kapita semasa dunia berdasarkan sumber daripada worldmeter.info. Ya. Dan ini merupakan GDP per kapita di Malaysia. Info tambahan, GDP ialah gross domestic ataupun keluaran dalam negara kasar, KDNK, adalah jumlah keseluruhan monetari atau nilai pasaran bagi kesemua barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh sesebuah negara dalam tempoh masa yang spesifik. Sistem ini berfungsi sebagai satu kaya ukur bagi perkembangan ekonomi sesebuah negara. Rumah tetangga. Peranan dan tanggung jawab ibu bapa. Perkara ini sememangnya signifikan dalam masyarakat dunia pada waktu ini. Ibu bapa lebih pentingkan kerja mereka daripada anak-anak mereka. Mereka terlalu sibuk dengan kerja mereka sehingga mengabaikan anak-anak mereka. Bagai kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kebeluran. Dalam hal ini, ibu bapa seharusnya meluangkan masa untuk mendengar luahan hati anak-anak mereka. Ibu bapa sudah pasti merupakan insan model untuk anak-anak mereka. Oleh itu, tanggung jawab yang dipikul oleh ibu bapa amatlah berat dalam mempengaruhi tekanan stres yang dialami oleh seseorang anak tersebut. Rumah tangga dalam penceraian ibu bapa yang kadang-kala membawa kepada perbuatan hak penjagaan anak mengakibatkan gangguan emosi kepada anak-anak. Ramai pasangan yang terus bermusuh oleh kerana pengabaian nafkah serta perebutan hak penjagaan anak yang tidak berkesudahan kadangkala terjadi selepas penceraian. Sudah pasti anak-anak akan menerima dampak yang lebih luas jika dibandingkan dengan pasangan suami istri tersebut. Oleh hal yang demikian, ibu bapa tidak boleh bercerai tanpa alasan dan bukti yang kukuh. Selain tekanan, anak-anak juga akan mudah berputus asa, mengalami kemurungan yang berpanjangan, masalah tingkah laku sosial. Pada masa yang sama, anak-anak akan merasa gugup dan cemas sehingga tidak dapat menumpukan perhatian dalam pelajaran mereka. Faktor kehidupan sosial, hubungan interpersonal. Sewaktu berkomunikasi, kita bukan sahaja menyampaikan pesanan, kita juga menentukan kadar hubungan antara individu. Sebagai contoh, sikap manusia yang terlalu sportif, percaya dan sikap bukan menyebabkan mereka merasakan diri mereka tertindas sekiranya mereka melakukan sebarang kesalahan. Hubungan intrapersonal bermaksud hubungan ataupun komunikasi yang berlaku di dalam seseorang dipanggil komunikasi intrapersonal. Hubungan ini melibatkan deria dalaman seseorang dan tekanan semuanya berpunca dari perasaan dalam diri seorang individu. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Teacher.